Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua, termasuklah pensyarah bagi kursus keterampilan berbahasa atau BMMB 1134, iaitu Encik Wan Aziz bin Wan Muhammad dan rakan-rakan yang kerana memberi peluang kepada saya untuk menyelesaikan dan melaksanakan tugasan kedua bagi kursus ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Siti Noeliana binti Muhammad Zain. Saya merupakan pelajar 2 PPISMP Bahasa Melayu 1. Seterusnya, saya akan meneruskan tugasan ini dengan menyampaikan syarahan yang bertajuk Keberkesanan Cerpen dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, yang berusaha Tuan Pengetua, guru-guru dan rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini pada pagi yang mulia dan tenang ini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Keberkesanan Penggunaan Cerpen dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Buat pengetahuan semua, itulah tajuk syarahan saya pada pagi ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya melangkah lebih jauh berkenaan tajuk yang ingin disampaikan terlebih dahulu, izinkan saya mendefinisikan serba sedikit mengenai cerpen ini. Cerpen merupakan singkatan untuk cerita pendek. Cerpen merupakan suatu bentuk prosa yang bersifat cereka. Menurut Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir pada tahun 2007, cerpen ialah kependekan atau akronim kepada cerita pendek yang merupakan satu daripada ragam kesusasteraan. Kebiasaannya, cerpen mengandungi antara 1 atau 4 watak dan satu tema serta plot yang ringkas. Oleh itu, cerpen amat sesuai digunakan dalam pembelajaran yang mana bersesuaian dengan tajuk syarahan saya pada hari ini. Buat pengetahuan semua hadirin, syarahan yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan satu cerpen yang bertajuk Bawat. Sebelum saya melanjutkan lagi syarahan saya berkenaan dengan tajuk ini disampaikan, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai cerpen Bawat ini. Cerpen Bawat merupakan salah satu cerpen yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Melayu tingkatan 3. Cerpen ini telah ditulis oleh Jonathan Kanda. Cerpen ini mengandungi 3 watak utama, iaitu Beluntung, Tuyok dan Bawa. Cerpen ini menceritakan tentang kisah seorang budak lelaki yang bernama Beluntung yang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan 2 haiwan peliharaannya, iaitu Tuyok yang merupakan seekor kerbau dan Bawat yang merupakan seekor kambing. Beluntung sering menghabiskan masanya dengan 2 ekor haiwan peliharaannya. Beluntung sering menggunakan khidmat kerbaunya Tuyok untuk ditunggang setiap hari ke sekolah. Namun, Beluntung sering diejek dan diusik oleh rakan-rakannya di sekolah kerana dia selalu bermain dengan haiwan peliharaannya. Tetapi, Beluntung tidak mengendahkan segala cemuhan dan ejekan yang diberikan oleh rakan-rakannya. Hal ini demikian kerana dia amat memerlukan khidmat kerbaunya untuk membawa Beluntung ke sekolah disebabkan oleh jalan yang berlumpur dan beberapa batang sungai yang perlu diharungi untuk Beluntung sampai ke sekolah. Oleh sebab itu, beliau telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kerana Beluntung tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu walaupun pelbagai cabaran yang perlu ditempuh yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Kejayaan yang diperoleh oleh Beluntung telah membuatkan ibu bapa Beluntung
sangat kagum dan gembira dengan usaha yang telah dicurahkan oleh Beruntung bagi melahirkan rasa kesyukuran terhadap kejayaan yang dicapai oleh Beruntung. Ibu bapa Beruntung telah mengadakan kenduri doa selamat dengan menyediakan aneka makanan. Namun begitu, Beruntung berasa sedih dan menangis apabila dia mendapat tahu bahawa kawan baiknya iaitu bawat si kambing telah disembelih dan dijadikan hidangan ketika kenduri kesyukuran tersebut. Orang kampung mula memujuk Beruntung. Begitu juga dengan bapanya yang memeluk Beruntung dan berasa kesal atas tindakannya yang tidak berbincang terlebih dahulu dengan anaknya itu, memandangkan bawat merupakan haiwan peliharaan yang amat disayangi oleh Beruntung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita beralih pula kepada tema cerpen ini. Tema cerpen ini adalah berkaitan dengan persahabatan yang utuh antara manusia dan haiwan peliharaannya. Tema ini bersesuaian dengan situasi Beruntung yang mempunyai 2 ekor haiwan peliharaan yang dianggap seperti sahabatnya sendiri, iaitu tuyok si kerbau dan bawat si kambing. Beruntung amat menyayangi dan sering menghabiskan masanya bersama haiwan peliharaannya itu. Dia selalu membawa tuyok dan bawat itu ke sekolah dan berasa risau apabila kedua-duanya tidak kelihatan. Beruntung belajar erti kehidupan dan pengorbanan daripada sahabat melalui tuyok dan bawat, walaupun mereka hanya sekadar binatang yang menumpang kasih daripada tuannya. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan sedikit berkenaan persoalan yang terkandung dalam cerpen ini. Persoalan yang pertama ialah kegigihan seorang murid dalam mengejar impian. Contohnya, Beruntung gigih untuk menuntut ilmu untuk mencapai impiannya dan memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan darjah 6 yang bakal dihadapinya. Dia sanggup meredah hujan dan beberapa batang sungai untuk sampai ke sekolahnya dengan menggunakan khidmat kerbau peliharaannya iaitu tuyok. Persoalan yang kedua ialah keakraban antara manusia dan haiwan. Contohnya, Beruntung amat menyayangi kedua-dua haiwan peliharaannya itu, iaitu tuyok dan bawat. Kita boleh lihat daripada kisah Beruntung yang amat risau dengan keselamatan nyawa 2 ekor haiwan peliharaannya yang berada di halaman rumah apabila hujan turun dengan lebat. Hujan yang turun dengan lebat telah menyebabkan air sungai Layong yang berhampiran dengan rumah Beruntung telah melepasi paras tebing dan menenggelamkan rumput-rumput di halaman rumahnya. Persoalan yang terakhir ialah kesyukuran terhadap kejayaan yang diperoleh. Contohnya, ibu bapa Beruntung berasa bangga dan bersyukur dengan kejayaan yang diperoleh oleh Beruntung dalam peperiksaan darjah 6. Ibu bapa Beruntung telah mengadakan kenduri kesyukuran bagi meluahkan rasa syukur di atas kejayaan yang diperoleh oleh Beruntung. Hadirin dan hadirat yang dihormati, seterusnya saya akan kupas pula berkaitan nilai dan pengajaran. Nilai dan pengajaran ini akan saya gabungkan sekali kerana unsurnya hampir sama. Baiklah, nilai yang pertama ialah nilai kegigihan. Sebagai contoh, Beruntung gigih meneruskan usahanya untuk ke sekolah bagi menuntut ilmu, walaupun dia perlu mengharungi pelbagai halangan yang menguji tahap kesabaran seseorang. Oleh itu, kita seharusnya mencontohi sifat gigih Beruntung dalam menuntut ilmu agar kita dapat mencapai impian yang dihasratkan pada masa hadapan. Nilai yang kedua ialah nilai kasih sayang. Sebagai contoh, Beruntung amat menyayangi kedua-dua haiwan peliharaannya. Hal ini dapat dilihat daripada cara Beruntung bimbang akan keselamatan tuyok dan bawat ketika hujan turun dengan lebat sehingga menyebabkan air mula masuk ke kawasan rumah Beruntung yang berhampiran dengan tebing sungai Layong.
Pengajaran yang kita boleh peroleh daripada sifat beruntung ini adalah kita seharusnya menyayangi sesama hidupan walaupun hanya sekadar binatang, kerana mereka hanya ingin menumpang kasih sayang daripada kita dan kita sewajarnya melayan mereka dengan baik. Nilai yang terakhir ialah nilai kesyukuran. Seperti yang saya sebutkan dalam contoh bagi persoalan yang kedua tadi, ibu bapa beruntung telah mengadakan kenduri kesyukuran di atas kejayaan yang diperoleh oleh beruntung dalam peperiksaan darjah 6 walaupun beruntung melalui pelbagai halangan yang sangat mencabar. Oleh itu, kita seharusnya menjadikan sifat ibu bapa beruntung yang berasa bersyukur dengan kejayaan beruntung agar kita dapat menjadi manusia yang menghargai kelebihan dan keistimewaan yang dikurniakan kepada diri sendiri ataupun diri orang lain. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, itulah serba sedikit yang saya boleh cerita dan kongsikan mengenai cerpen Bawat ini. Seterusnya, saya akan menerangkan kelemahan, kelebihan dan cadangan penambahbaikan yang boleh diubah suai dalam cerpen Bawat ini. Pertama, saya akan menganalisis kelemahan mengenai cerpen ini. Kelemahan yang pertama yang saya dapat daripada analisis yang saya lakukan ialah cerpen ini tidak mengandungi banyak gambar yang menggambarkan suatu situasi. Kekurangan ini akan menimbulkan kesukaran kepada pembaca, terutama murid sekolah rendah untuk memahami cerita yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut. Seterusnya, cerpen Bawat ini adalah terlalu panjang. Cerpen yang terlalu panjang akan menyebabkan murid sekolah rendah tidak tertarik untuk membaca cerpen tersebut. Hal ini demikian kerana mereka akan mengambil masa yang lama untuk menghabiskan pembacaan mereka. Kelemahan yang terakhir ialah cerpen Bawat ini mengandungi perkembangan cerita yang terlalu cepat, menyebabkan pembaca atau murid sekolah tidak dapat menghayati bahagian-bahagian cerita dengan baik. Kemudian, kita beralih pula kepada kelebihan cerpen Bawat ini. Kelebihan yang pertama ialah penulis cerpen ini menerapkan unsur-unsur alam dalam penceritaan cerpen ini. Hal ini dikatakan demikian kerana cerpen ini diselitkan dengan alam semula jadi seperti sungai, haiwan dan kejadian alam seperti banjir di halaman rumah beruntung yang kesan daripada hujan yang lebat dan paras air sungai layung melepasi paras tebingnya. Perkara ini boleh memberi pengetahuan umum kepada murid, terutamanya murid-murid sekolah rendah yang baru berjinak-jinak dalam dunia pembelajaran. Kelebihan yang kedua ialah cerpen ini mengutamakan daya imajinasi dan kecerdasan akal. Hal ini dikatakan demikian kerana cerpen ini merupakan rekaan semata-mata dan memerlukan pembaca menggunakan imajinasi untuk menimbulkan kefahaman terhadap cerpen. Kelebihan yang terakhir ialah cerpen ini mengandungi jalan cerita yang tidak berbelit. Hal ini dapat memudahkan murid untuk menghayati dan memahami tujuan serta dapat membantu pelajar membuat ringkasan cerpen yang pendek ataupun sinopsis yang ringkas yang boleh difahami. Apabila kita baca, kita boleh faham dengan mudah. Seterusnya, saya akan mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam cerpen supaya keberkesanan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dapat dicapai dengan berjaya, terutama kepada murid sekolah dan juga guru-guru yang mengajar. Baiklah, cadangan yang pertama yang saya boleh usulkan ialah penulis seharusnya menambah lebih banyak gambar atau ilustrasi yang menggambarkan sesuatu situasi. Dan gambar tersebut perlulah mempunyai kombinasi warna yang menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik minat murid untuk membaca cerpen itu. Seperti yang kita tahu bahawa murid-murid ini dia menggemarkan warna-warna yang boleh menimbulkan rasa ingin dalam diri mereka.
Mereka juga dapat menambah ilmu pengetahuan dengan menambah kosakata yang baharu. Secara tidak langsung, mereka akan mencari maksud bagi kosakata yang baharu ditemui itu, sama ada bertanyakan kepada guru mereka atau menerokannya sendiri. Setelah mereka memperoleh maksud dan kefahaman bagi sesuatu perkataan, mereka boleh menggunakan perkataan tersebut ketika mereka membuat latihan bahasa Melayu, sepertinya membina ayat, mencipta karangan, menulis sinopsis dan lain-lain. Penambahbaikan yang kedua ialah penulis seharusnya memanjangkan cerpen dengan menceritakan kisah yang ingin disampaikan itu dengan lebih terperinci dan mendalam. Cerpen yang terlalu pendek dan tidak terlalu panjang membenarkan murid untuk memahami jalan cerita cerpen itu dengan lebih baik. Hal ini membawa maksud jalan cerita akan lebih bersambung tanpa sebarang situasi yang dilangkau dan memudahkan pelajar untuk memahami cerita tersebut. Murid akan lebih tertarik untuk membaca cerpen tersebut kerana mereka tidak perlu berasa keliru untuk memahami jalan cerita cerpen tersebut. Kesannya, murid boleh menceritakan semula jalan cerita atau menulis sinopsis pendek cerita tersebut sama ada secara lisan atau secara tulisan jika guru atau rakan-rakannya meminta untuk menceritakan semula kisah yang ingin disampaikan melalui cerpen tersebut. Penambahbaikan yang terakhir yang saya boleh kongsikan adalah penulis seharusnya menambah lebih banyak plot kerana plot ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjukkan perubahan suatu cerita. Hal ini untuk memastikan perkembangan cerpen itu lebih menarik dan memudahkan murid untuk menganalisis maksud sebenar yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut. Tujuan penambahbaikan ini adalah sama dengan penambahbaikan yang kedua yang telah saya sebutkan tadi, iaitu membenarkan pelajar untuk memahami cerpen dengan lebih mudah dan secara berturutan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri syarahan saya, izinkan saya membuat satu kesimpulan berdasarkan analisis saya terhadap cerpen Bawat ini. Secara keseluruhannya, cerpen Bawat ini amat sesuai digunakan oleh guru dan murid-murid di sekolah rendah dalam sesi pembelajaran kerana cerpen ini tidak mengandungi unsur-unsur yang mendorong murid untuk melakukan perkara yang tidak baik. Tambahan pula, cerpen ini menggunakan perkataan yang tepat dan mudah untuk difahami oleh pembacanya, terutama murid sekolah rendah yang masih baru dalam dunia pembelajaran yang memerlukan mereka untuk meneroka dunia ini. Hal ini juga memudahkan para guru untuk mengajar murid-murid kerana kebiasaannya, murid sekolah ini amat gemar mendengar dan membaca cerita yang mempunyai kaitan dengan haiwan dan juga alam semula jadi. Maka, secara keseluruhannya, saya mengesyorkan penggunaan cerpen Bawat ini dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Memandangkan masa telah mencemburui kita, saya ingin menamatkan terlebih dahulu syarahan saya pada pagi ini. Sebelum itu, saya ingin menghulurkan 10 jari memohon kemaafan sekiranya saya terkasar bahasa dan tersilap tutur kata sepanjang saya menyampaikan syarahan ini. Hal ini demikian kerana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sebelum saya menamatkan syarahan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.